Assalamualaikum. Hai murid-murid, this is Cikgu Rafi. Okay, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pembentukan pelangi atau dalam English is formation of rainbow. Okay, untuk objektif pembelajaran hari ini, murid-murid boleh menerangkan fenomena pelangi ataupun fenomena of rainbow berdasarkan eksperimen. Lepas ni kita akan buat eksperimen pelangi, senang saja. Yang kedua, menyatakan sifat cahaya berdasarkan fenomena pelangi, which is the properties of light based on rainbow phenomena. Dan boleh menyenaraikan fenomena lain berkaitan pembiasan cahaya or these are the refraction of light phenomena. Senang je ni sebab kita jumpa setiap hari. Lagi-lagi yang pakai spek mata tu, yang biasa siram pokok tu, mesti akan nampak aplikasi pembiasan cahaya tu nanti. Okay, sebelum tu jom kita tengok video dulu. Kena tengok betul-betul. Jangan ralik tengok pelangi tu tapi tak dapat apa-apa. Sebab lepas ni kita akan ada sesi soal jawab. Okay, jom kita tengok. Okay, tengok betul-betul bila pelangi ni muncul. Lepas tu tiba-tiba hujan. Apa tu? Ini bukan fake, ini video betul Ini memang betul, ni pelangi betul. Okay, sekarang kita balik kepada soal jawab. Okay, tentang perbualan antara unicorn dan kucing yang muntahkan rainbow ni. Okay, soalan unicorn ni, berapakah warna yang terdapat dalam pelangi? How many colors in the rainbow? Jadi, jawapan dia, pelangi mempunyai 7 warna, iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Which is red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple. Okay, bila pelangi tu muncul? When is the rainbow form? Pelangi muncul selepas hujan. Kita tengok video tadi. Video tadi, lepas hujan bintik-bintik, basah tingkap tu, tiba-tiba muncul pelangi tu. Bermakna pelangi tu muncul selepas hujan. Hujan macam mana tu? Hujan gerimis. Sebab hujan gerimis kan ada titisan hujan. Tapi kita tengok lepas ni macam mana pelangi tu akan terbentuk. Okay, bagaimana pelangi itu terbentuk? Adakah disebabkan oleh unicorn ni ke yang mengeluarkan pelangi ni? Bukan. Sebenarnya, ada kisahnya. Pada suatu hari, Ahmad dia sedang bermain dengan anjingnya berkejar-kejaran. Tiba-tiba datang pula awan yang gelap. Awan mendung ni. Awan mendung tandanya nak hujan. Alang-alang dia orang berkejar-kejaran ni, dia pun berkejar-kejaran cari tempat berteduh ataupun baliklah rumah. Tiba-tiba hujan lebat. Bila dah hujan lebat, makin perlahan hujan tu jadilah hujan gerimis. Kalau hujan dah makin reda, bermaknanya wujudlah cahaya matahari. Cahaya matahari pun keluar. Okay, bila ada cahaya matahari dengan hujan gerimis ni, apa yang berlaku pada hujan air hujan ni? Okay, jom kita zoom. Okay, bila titisan hujan ni turun ke bumi, okay, sinaran cahaya dari matahari ni akan dipantulkan pada permukaan titisan hujan semasa ataupun selepas hujan gerimis. Or in English, after or during drizzle, some of sun rays reflected by the rain droplet. Sebab cahaya bersifat boleh dipantulkan. Okey, tapi dikata sebahagian sinar cahaya dia. Mana lagi sinar cahaya yang lain? Okey, sinar cahaya yang lain dia akan dibiaskan ke dalam titisan air hujan. Some of the sun rays refracted into the rain droplet. Kenapa? Sebab cahaya juga bersifat boleh dibiaskan.
Kenapa boleh dibiaskan? Sebab terdapat perbezaan medium di sini. Mana cahaya ni dia bergerak dari medium udara dan medium yang lebih tumpat iaitu titisan air hujan. Jadi berlakulah pembiasan. Jadi sinar yang terbias tu dia akan mengalami penyebaran cahaya ataupun pembelauan menghasilkan 7 spektrum warna iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. So the refraction rate is separated into 7 spectrum colours di mana cikgu sebut tadi. Okey, selepas dia dah dibelahkan menjadi 7 macam boboiboy pecah kuasa 7, spektrum warna tu dipantulkan di dalam titisan air. Namanya pantulan dalam penuh. The color spectrums are reflected inside the rain droplet. Sebab cahaya bukan dibiaskan saja. Dia mesti bergerak lurus. Bila dia bergerak lurus di mana cahaya ni akan bergerak sampai dia jumpa satu titik penamat. Bermakna dia tak akan berhenti. Bergerak lurus maknanya dia tak akan melencong lah. Dia akan cuba dipantulkan ataupun dibiaskan. Kemudian apa jadi? Spektrum warna tu diterbias keluar dari titisan air hujan tu, which is the color spectrums are reflected out from the rain droplet. Lepas tu jadi apa? Spektrum 7 warna tu maka terbentuklah pelangi. Dia macam ni. Benda tu cahaya pembiasan tu memang berlaku pada satu titisan je. Tapi hujan ni keluar satu titis je ke? Tak. Hujan ni mengeluarkan banyak titisan air hujan. Bila mengeluarkan banyak titisan air hujan, barulah kita nampak jelas pelangi itu. Okey, berdasarkan pembentukan pelangi itu, apa yang kita boleh simpulkan? Okey, apa yang kita boleh simpulkan ialah sifat cahaya yang terlibat. Yang pertama, proses yang pertama tu cahaya tu boleh dipantulkan di mana sebahagian cahaya tu dipantul keluar dari permukaan titisan air hujan tu. Yang kedua, cahaya tu boleh dibelaukan atau disebarkan menjadi 7 spektrum warna. Light can be diffracted. Dan yang ketiga ialah cahaya boleh dibiaskan. Bila dibiaskan bermakna bolehlah dia menghasilkan pelangi. Sebab pembiasan cahaya ni antara aplikasi dia ialah pembentukan pelangi. Okey, takkan masa hujan je kita boleh jumpa. Dekat mana lagi kita boleh jumpa pelangi ni? Okey, kalau perasan gambar pertama ni apa? Air terjun. Bukan air pancur, air terjun. Waterfall. Sebab apa? Ingat, pembentukan pelangi ni kena ada sinaran cahaya dan juga medium untuk dia cahaya tu dibiaskan iaitu titisan air. Jadi air terjun ni pakai apa? Minyak ke air? Air terjun ni pakai air. Bila air terjun ni turun, jatuh ke bumi, titisan-titisan air yang terkena sinaran cahaya tu menyebabkan sinaran cahaya matahari tu terbias dan hasillah pelangi dekat air terjun ni. Cantik kan? Okey, lagi apa? CD, cakra padat or compact disc. Kalau perasan kita tak suluhkan lagi pun, tapi nampak tak CD tu dia berwarna-warni, warna pelangi. Tapi CD ni ada air ke? Sebenarnya medium pembiasan ni tak semestinya air. Dia tak kisah mana-mana medium pun asalkan cahaya tu bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Maknanya cahaya tu bergerak dari udara ke permukaan ataupun ke medium pembiasan iaitu cakra padat. Mungkin dalam ni dia punya medium pembiasan dia berbeza sangat dengan di udara. Okey. Yang ni mesti dah biasa kalau siram pokok petang-petang, pagi-pagi pukul 11 tu, pasal tak ada matahari, ada pelangi. Maknanya semburan air pun bila kita sembur air pada satu kecondongan yang betul, terkena pada cahaya matahari betul, hasillah pelangi di situ. Senang, tak payah nak tunggu hujan, boleh buat sendiri je pelangi dekat rumah. Okay, apakah aplikasi pembiasan cahaya? Yang pertama, kita tengok aplikasi dari segi alam semula jadi. Yang pertama ialah pelangi. Yang mana kita dah belajar tadi. Sebab pelangi ni terhasil apabila cahaya
dia dibiaskan melalui titisan air hujan. Okey, yang kedua ialah halo bulan. Okey, ataupun moon halo. Tahu tak halo tu apa? Okey, halo ni kat Malaysia jarang berlaku sebab kat Malaysia dia tak ada salji. Tapi dekat luar negara, apabila waktu malam tu dekat udara sangat sejuk, maka terdapatnya titisan-titisan ais di udara. Okey, bulan bercahaya tak waktu malam bercahaya kan? Okey, kalau bulan tu bercahaya, dia akan menghasilkan sinar cahaya. Sinar cahaya itu dia akan terpantul dan terbias pada titisan-titisan ais di sekeliling bulan. Menyebabkan wujud satu sinaran ataupun cahaya, cincin cahaya ataupun ring of light di keliling bulan tu kerana cahaya telah terbias pada titisan ais, menyebabkan seolah-olah titisan ais tu yang menyala menghasilkan cincin tu. Okey, itu kalau alam semula jadi. Tapi kalau buatan manusia, yang pertama ialah kanta pembesar. Senang je, kalau buatan manusia, pembiasan cahaya ni benda yang kita boleh lihat secara tembus. Contohnya kanta pembesar. Okey, mata dekat atas tapi bawah kanta pembesar tu ialah objek yang kita nak besarkan. Contohnya kita nak tengok kuman ke macam mikroskop. Kita pakai kita pakailah lens untuk mikroskop. Bermakna mikroskop pun gunakan pembiasan cahaya. Okey, kalau cermin mata pun menggunakan pembiasan cahaya iaitu lens. Jadi lens ni dia akan bantu kita melihat dari jarak jauh ataupun melihat dari jarak dekat, yang bagi raba dekat lah. Okay, kalau yang ketiga ialah teleskop. Okay, teleskop ni bantu kita melihat objek yang sangat jauh. Lagi-lagi kalau kita nak raya tu, kita tengok anak bulan, kita pakai teleskop. Kalau lah waktu tu mendung, kalau tak mendung boleh je tengok secara terus. Tapi nak dapat kepastian, kita pakailah teleskop. Okey, itu sahaja pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapat ialah pelangi terbentuk apabila sinar cahaya matahari dibiaskan dan dibelah melalui titisan air hujan. Ingat keyword dia dekat sini ialah sinar cahaya matahari dibiaskan dan dibelah. Dibiaskan bermakna cahaya itu akan tembus masuk ke dalam air hujan, dan dibelah bermakna daripada satu sinar cahaya itu dipecahkan menjadi 7 spektrum warna yang kita nampak pada pelangi. Dan keyword yang terakhir ialah titisan air hujan. Kerana pembiasan akan berlaku kalau adanya dua medium yang berbeza, iaitu di udara dan juga di air, di titisan air. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, lepas kita dah belajar ni, murid-murid boleh cuba tengok video eksperimen pembentukan pelangi ni. Senang saja, boleh buat di rumah. Ada 3 pilihan dekat situ, awak boleh buat semasa ada cahaya matahari ataupun awak boleh pakai lampu suluh pun boleh. Nak lagi jelas, pakailah CD. Just tengoklah video tu, tekan. Dan jangan lupa tekan hit like and subscribe di channel YouTube Cikgu. Bye semua.